Saya Akilah binti Abdul Rashid 054576. Saya akan terangkan serba sedikit tentang mitos teori evolusi Darwin yang dipercayai oleh orang ramai. Mitos teori Darwin tentang manusia yang pertama saya ambil ialah tentang manusia itu berasal daripada monyet. Ini adalah merupakan satu kesalahan yang paling terkenal dalam kalangan manusia, ialah tentang kepercayaan mereka itu sendiri. Teori Darwin ini menunjukkan bahawa manusia itu berasal langsung daripada monyet ataupun kera. Sementara itu, Darwin mengatakan di dalam bukunya The Origin of Man and Sexual Selection mengatakan kemiripan yang jelas akan membawa saya selangkah lebih maju untuk mengatakan bahawa semua haiwan dan tumbuh-tumbuhan semuanya berasal dari makhluk purba. Walaupun persamaannya mungkin mengelirukan, semua makhluk hidup mempunyai banyak kesamaan dalam komposisi kimianya, organ pembiakan dan komposisi selular mereka, dan undang-undang yang mengatur pertumbuhan dan pembiakan mereka. Dengan ini menunjukkan bahawasanya Darwin adalah seorang saintis yang sangat berhati-hati, yang pandai memilih kata-katanya dan menulis apa yang dia yakin hanya secara saintifik. Darwin telah mengatakan bahawa monyet dan manusia mempunyai nenek moyang yang sama ataupun asal usul yang sama, iaitu melalui kera ataupun monyet. Ia sama dengan hubungan sepupu dan hubungan yang sangat berbeza dengan hubungan ayah dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ansyairah binti Samsuri. Nombor metrik 054872. Teori evolusi ini diasaskan oleh sarjana sejarah iaitu Charles Darwin. Ia memberikan pandangan alternatif mengenai kisah penciptaan berbeza dengan apa yang datang dalam agama samawi seperti Islam, Kristian dan Yahudi. Pada tahun 1925 telah berlakunya kontroversi atau perdebatan yang sengit mengenai bukunya The Origin of Species dan perselisihan mengenai teori evolusi yang dikenal sebagai percubaan monyet. Sejak itu, konflik tersebut terus berlanjutan. Sejak penerbitan buku tersebut, The Origin of Species, penentang evolusi sepanjang sejarah telah berpisah di antara mereka yang secara umumnya telah menolak teori tersebut. Hal ini kerana ia sangatlah bertentangan dengan agama dan manusia ini terlalu hebat untuk menjadi keturunan kera. Dan ada di antara mereka melihat teori Darwin tersebut bukanlah saintifik dan ada sebahagiannya mengatakan ia betul. Darwin juga percaya bahawa pembentukan janin dalam manusia hampir sama dengan pembentukan chimpanzee dan gorila. Darwin juga mengatakan pada peringkat akhir pembentukan janin, pada masa itulah manusia ni mula berbeza dengan monyet atau Godzilla atau kera. Persamaan inilah membuatkan Darwin ni mengatakan manusia, chimpanzee, kera, gorila semua tu berasal daripada satu asal. Darwin juga mengatakan chimpanzee, Godzilla berasal daripada Afrika. Maka dia mengatakan manusia ni asal usulnya dari Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gazimatul Mayrah binti Hasbullah 054722. Jadi antara penentang teori evolusi Darwin ialah seorang penulis iaitu yang bernama Mansur Al-Yahyai. Bagi mereka yang menentang evolusi ini dengan dalih agama ataupun ketidaklojikan bahawa manusia itu berasal daripada monyet, beliau mengajukan beberapa persoalan kepada golongan ini. Antaranya ialah adakah kebetulan bahawa semua monyet berkongsi kuku di jari mereka dan bukannya kuku seperti pada haiwan lain? Dan antara persoalan yang lain lagi adalah adakah kebetulan bahawa semua vertebrata berkongsi tulang belakang yang mengatur pergerakan mereka? Atau adakah kebetulan bahawa semua haiwan mempunyai sistem saraf dan lain-lain lagi? Jadi beliau menyimpulkan di sini bahawa
Jika kesemua ini adalah kebetulan, adakah kebetulan bahawa semakin banyak persamaan ciri-ciri yang beliau sebutkan, adakah semakin besar pertalian dalam fosil dan rekod genetik di antara makhluk ini? Jadi bagaimanakah golongan ini dapat meyakinkan penulis tersebut bahawa kajian dan analisis mereka ini bukanlah berdasarkan kebetulan semata-mata. Golongan yang menyokong teori evolusi ini berpendapat bahawa orang di zaman sekarang mempunyai nenek moyang yang sama dengan chimpanzee yang tinggal 6 juta tahun yang lalu di Afrika, dan mereka menganggap ini sebagai fakta saintifik yang telah disahkan oleh kajian DNA manusia dan perbandingan dengan DNA chimpanzee menunjukkan bahawa manusia dan chimpanzee ini berkongsi genetik yang sama, iaitu sebanyak 98.8%. Putusan yang besar ini menunjukkan konvergensi antara kedua jenis tersebut dan menjelaskan bahawa saintis bergantung pada bukti genetik dalam DNA kedua-dua spesies tersebut, dan bukti yang paling kukuh mengenai nenek moyang yang sama antara manusia, chimpanzee dan bonobos adalah retrovirus ERV residue, iaitu jangkitan virus yang telah berakar dan diletakkan di kawasan tertentu DNA. Tetapi saintis telah menemui jangkitan virus ini juga terdapat pada DNA chimpanzee dan bonobo, dan mereka menjumpai tepat di lokasi DNA yang sama pada kedua-dua jenis tersebut. Namun mendiang saintis Dr. Mustafa Mahmud menghilangkan keraguan mengenai kepastian isu ini, penolakan dan menekankan penolakan dalam semua buku dan tulisannya, penolakan yang sepenuhnya terhadap teori evolusi ini.